Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisha binti Azmi. Nombor matrik 17 DUP 20F2034. Assalamualaikum, nama saya Siti Awal binti Arifin, nombor matrik 17 DUP 20F2037. Hai, nama saya Lavina Sri, anak perempuan Kumar. Nombor matrik saya adalah 17 DUP 20F2018. Hai, saya Leri Kirana Ivy Robert dan nombor matrik saya 17 DUP 20F 2015. Pengenalan. Kerajaan komited bagi memastikan kualiti kehidupan yang tinggi di kawasan bandar dan di luar bandar selaras dengan wawasan Malaysia supaya menjadikan sebuah negara yang maju dan setaraf dengan negara-negara yang lain. Contoh negara-negara yang lain adalah seperti Jepun, Amerika Syarikat dan lain-lain lagi. Yang ini membawa maksud kawasan di bandar dan kawasan di luar bandar akan menjadi kawasan yang lebih menarik dan didiami dengan perumahan dan perkhidmatan yang berkualiti. Selain itu, pelbagai aktiviti riadah dan kebudayaan juga dilakukan. Terdapat beberapa komponen dalam peningkatan kualiti hidup dan peningkatan jangka hayat. Jom kita tengok. Antaranya ialah membangunkan kawasan kediaman yang berdaya maju dan menarik. Yang kedua, membangunkan sistem pengangkutan awam untuk mengutamakan rakyat. Yang ketiga, mentransformasikan penjagaan kesihatan untuk mempertingkat kualiti hidup. Menjadikan jalan dan masyarakat lebih selamat juga salah satu komponen. Selain itu, memastikan akses kepada perumahan adalah berkualiti. Akhirnya, menyediakan utiliti dan perkhidmatan awam yang lebih cekap. Komponen yang pertama ialah membangunkan kawasan kediaman yang berdaya baju dan menarik. Kerajaan menyediakan perkhidmatan asas bagi meningkatkan kualiti hidup seperti penjagaan kesihatan, pendidikan, keselamatan, komunikasi dan pengangkutan di bandar dan di luar bandar. Contoh bagi penjagaan kesihatan ialah klinik kesihatan kerajaan, hospital dan sebagainya. Bagi keselamatan pula ialah pihak bomba, polis dan juga ambulans. Dan pengangkutan di bandar dan di luar bandar ialah seperti LRT, bas, KTM dan sebagainya. Yang kedua ialah kerajaan menyediakan ruang awam yang nyaman dan boleh menjadi daya tarikan orang ramai, iaitu tempat-tempat menarik di sekitar Malaysia. Seterusnya ialah menggalakkan generasi muda untuk terus menetap dan membina masa depan mereka di luar bandar. Komponen yang kedua ialah membangunkan sistem pengangkutan awam yang mengutamakan rakyat. Rangkaian pengangkutan awam yang menyeluruh dan lebih cekap adalah penggerak kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan. Yang kedua ialah tanpa sistem pengangkutan awam yang berfungsi dengan baik akan berlaku kesesakan, kehilangan produktiviti serta kemerosakan kualiti hidup. Seterusnya ialah pembangunan pengangkutan awam juga penting kerana dapat sama-sama menyumbang kepada pembangunan bandar yang berdaya maju dan sesuai untuk didiami. Contohnya seperti LRT, KTM, bas rapid dan sebagainya. Komponen yang ketiga ialah menjadikan jalan dan masyarakat lebih selamat. Jenayah dan perasaan takut terhadap jenayah membawa kesan yang besar ke atas kualiti hidup seseorang. Kehadiran polis akan dipertingkatkan khususnya di jalan yang sering berlaku jenayah melalui inisiatif kesukarelawanan baru. Kerajaan juga mengambil inisiatif untuk melakukan pemasangan kamera lita atau CCTV di kawasan yang merekodkan banyak berlaku jenayah serta merupakan kawasan sasaran penjenayah supaya tindakan pantas ke atas sebarang kejadian dapat diambil. Pengurangan jenayah juga ialah salah satu daripada 6 bidang keberhasilan utama negara. NKRA jenayah
berlandaskan usaha untuk mengurangkan jenayah melalui tumpuan ke arah mencapai 3 outcome. Yang pertama ialah mengurangkan keseluruhan jenayah indeks yang dilapor dengan tumpuan kepada jenayah jalanan. Yang kedua ialah mempertingkatkan persepsi awam terhadap keselamatan, khususnya melalui penyataan awam dan aktiviti kesukarelawanan. Yang ketiga ialah mempertingkatkan prestasi keseluruhan sistem keadilan jenayah bagi membina keyakinan awam serta memperkukuh kebanggaan profesionalisme ke seluruh sistem. Dengan mengurangkan jenayah, orang awam akan merasa lebih selamat dan dapat mengeratkan hubungan antara polis, orang awam dan sektor swasta. Seterusnya, mentransformasi penjagaan kesihatan untuk mempertingkatkan kualiti dan menyediakan akses sejagat. Menstruktur semula sistem penyampaian penjagaan kesihatan untuk meningkatkan kualiti dan keupayaan penjanaan serta beralih daripada strategi yang menekankan rawatan kepada pencegahan penyakit dan gaya hidup sihat. Penjagaan kesihatan yang bertambah baik akan menyumbang kepada tenaga kerja yang lebih produktif dan merupakan teras utama dalam menjadikan Malaysia tempat lebih baik untuk didiami. Kempen yang menekankan pemakanan sihat, aktiviti fizikal, anti merokok dan kesihatan mental akan dikhususkan kepada kanak-kanak, wanita dan warga emas agar kualiti penjagaan kesihatan dapat dipertingkatkan. Oleh itu, kerajaan akan terus menaik taraf dan memperluaskan kemudahan kesihatan bukan sahaja di bandar, malah di luar bandar. Selain itu, ia juga memastikan akses kepada perumahan yang berkualiti dan mampu milik. Dengan memenuhi keperluan penduduk yang meningkat, ia menandakan penawaran dan permintaan rumah mampu milik serta menggalakkan industri yang cekap dan mampan. Malaysia telah menguras langkah berkesan menerusi penyediaan perumahan mampu milik yang memainkan peranan penting dalam menyokong kejayaan usaha pembasmian kemiskinan. Oleh itu, kerajaan juga akan menyusun semula penyediaan perumahan awam dengan mempertanggungjawabkan ke atas satu agensi persekutuan untuk menyediakan perumahan yang dibiayai oleh kerajaan persekutuan. Oleh itu, penekanan ini juga diberi untuk mewujudkan ruang awam di dalam projek perumahan seperti taman riadah dan permainan untuk meningkatkan interaksi dan integrasi komuniti setempat. Komponen yang terakhir menyediakan utiliti dan perkhidmatan awam yang lebih cekap. Penyediaan utiliti awam akan dipertingkatkan bagi menyediakan perkhidmatan dan kemudahan awam yang lebih cekap dan mampan dari perspektif pemeliharaan alam sekitar dan operasi. Bagi pengurusan bekalan air, kerajaan akan menilai semula kaedah pengurusan sumber air bermula daripada punca air diperoleh, perawatan, pembekalan serta pelepasan air buangan. Bagi bekalan elektrik pula, kerajaan akan meningkatkan dan mempelbagaikan keupayaan, penjanaan serta memperkukuh rangkaian penghantaran dan pengagihan bagi mewujudkan industri bekalan elektrik yang mampan. Kesimpulan bagi topik ini, kerajaan akan melaksanakan pendekatan pertumbuhan secara berfokus, menerima pakai strategi bagi membina kepadatan, membangunkan kluster dan pengkhususan dalam sektor bernilai tinggi,
bagi mengambil peluang daripada pulangan berskala besar di bandar. Bagi menjadikannya sebagai pemacu pertumbuhan, bandar yang berdaya maju dan menarik akan menjadi tumpuan utama. Ini dapat dicapai melalui pembaharuan penekanan untuk mewujudkan ruang awam yang menarik di samping memupuk aktiviti kesenian, kebudayaan, dan riadah untuk menyokong peningkatan penduduk kosmopolitan. Setiap warga Malaysia bertanggung jawab memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Dalam dunia yang berhadapan dengan kesan perubahan iklim dan peningkatan tekanan ke atas alam sekitar, dua cabaran yang perlu dihadapi oleh kerajaan ialah mengurus khazanah alam sekitar secara berhemat di samping menyerlah potensi sumber ekonomi secara mampan. Secara keseluruhan, dasar, strategi, dan program yang akan dilaksanakan dalam tempoh rancangan bukan hanya menyumbang ke arah penilaian yang tepat ke atas khazanah alam sekitar negara, tetapi juga akan menjamin kemampanan kualiti kehidupan rakyat Malaysia.